Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rakan-rakan media, kami ingin membuat sedikit sidang media berhubung dengan isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebelah pagi tadi, iaitu isu berkaitan dengan Palestin. Ya. Sebagaimana kita maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memaklumkan kepada Dewan bahawa beliau akan menghadiri persidangan khas sidang OIC, negara-negara Islam di Riyadh 11 bulan November, dan oleh sebab itu beliau telah bentangkan satu penerangan, bukan usul, penerangan bahawa beliau akan membawa isu-isu berkaitan ini mewakili Malaysia. Jadi kami daripada Perikatan Nasional juga telah memberikan pandangan dalam Dewan sekejap tadi, di mana pada umumnya kita menyokong penyertaan Yang Berhormat Perdana Menteri dalam persidangan khas ini, dan apa yang kita harapkan ialah Perdana Menteri membawa hasrat dan juga pandangan serta cita rasa seluruh rakyat Malaysia, terutamanya untuk mengutuk kekejaman, kezaliman rejim Zionis Israel ini terhadap Palestin terutamanya, dan juga negara-negara lain yang berdekatan, dengan beberapa pandangan daripada pihak kami lah. Pada dasarnya kita sokong. Yang keduanya, kita minta supaya Yang Berhormat memberikan pandangan di sana nanti, juga mempertimbangkan pandangan yang diberikan oleh kami. Untuk selanjutnya, saya persilakan sahabat saya Yang Berhormat Sheikh yang telah membahaskan perkara ini sekejap tadi, mewakili Perikatan Nasional. Silakan, Pak Abi. Terima kasih Yang Berhormat Ketua WIP Perikatan Nasional, Yang Berhormat Kota Baru. Terima kasih sahabat-sahabat MP dan terima kasih sahabat-sahabat media. Dalam penjelasan Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, saya telah bersama untuk memberi pandangan bagi pihak Perikatan Nasional, dan yang paling utamanya ialah kita meminta supaya suara Malaysia itu secara konsistensi memperjuangkan isu Palestin ini dalam semua aspek, sama ada dalam soal kemanusiaan, bantuan kemanusiaan yang perlu diteruskan, ketika mana yang saya tanya tadi namun tidak ada jawapannya, iaitu khusus berkaitan Ops Ehsan yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Di bagaimana status Ops Ehsan ini, yang saya sebelum ini bersama dengan Timbalan Menteri Luar telah melawat gudang bantuan kita di Kahirah, termasuklah juga di sempadan Rafah pada awal tahun ini. Jadi bagaimana status Ops Ehsan ini perlu dijelaskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang kedua, kita juga melihat konsistensi kita ialah dalam soal dasar kepada tidak iktirafnya kerajaan Malaysia kepada Israel itu sendiri, termasuk tidak ada hubungan langsung dan tidak langsung dalam apa-apa entiti yang ada kaitan dengan Israel. Sebab itu tadi kita tegaskan bahawa kerajaan perlu semak kembali apabila keputusan penjualan saham MAHB 30% kepada GIP plus BlackRock ini perlu diputuskan oleh kerajaan supaya tidak diteruskan. Ya, ini penting. Yang saya kata tadi, kita mesti konsisten, sebab sudah jelas, sudah clear bahawa BlackRock sekarang ini mempunyai GIP yang ada saham dengan MAHB, dan BlackRock juga ada pemegang saham kepada satu syarikat Lockheed Martin yang telah disenarai oleh United Nations Human Rights, bahawa syarikat ini adalah syarikat-syarikat yang telah pun menjadi supplier kepada senjata kepada Israel secara terus, dan United Nations Human Rights telah memberi amaran kepada seluruh dunia termasuk syarikat-syarikat supaya tidak ada hubungan langsung dengan syarikat-syarikat yang membekalkan senjata ini. Dan United Nations Human Rights memberi amaran bahawa mana-mana syarikat atau negara yang ada hubungan langsung, mereka boleh dianggap telah pun melanggari hak asasi manusia yang telah pun diputuskan resolusinya oleh PBB itu sendiri.
Jadi itu persoalan saya tadi kepada yang Muhammad Perdana Menteri, walaupun ada jawapannya itu sangat kabur. Bagaimana mengatakan ada syarikat-syarikat lain yang sebelum ini telah pun ada hubungan langsung dengan kerajaan-kerajaan di Malaysia. Namun kita berkaitan soal ketika ini, ya, situasi yang terbaru ini, maknanya yang keputusan itu perlu segera dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang kedua, kita minta supaya Yang Berhormat Perdana Menteri, kita dalam sidang OIC ini perlu secara konsisten juga memberi ataupun memaklumkan jumlah sumbangan tabung kepada UNRWA, ya, Agensi Bantuan Kemanusiaan PBB untuk pelarian Palestin, yang mana operasinya telah pun dihentikan oleh kerajaan haram Israel di tebing barat dan di Gaza itu sendiri. Jadi untuk kita memberi satu tindak balasnya, kerajaan Malaysia perlu memberitahu kepada dunia bahawa kita ada allocation yang besar untuk bantuan UNRWA ini, termasuklah bantuan daripada negara-negara Islam yang lain, negara OIC. Jadi dalam persidangan OIC nanti, Perdana Menteri perlu membawa suara bahawa perlu ada satu jumlah tabung yang besar untuk kita mengatasi kesulitan UNRWA ini beroperasi di ground ataupun di lapangan di ketika mana lebih 170 pegawai UNRWA telah terbunuh dan operasi mereka adalah sangat kecil terhad apabila mereka tidak ada bantuan keuangan, termasuklah mereka juga telah pun menghadapi violation daripada Israel itu sendiri. Jadi dalam sidang nanti, Yang Berhormat Perdana Menteri perlu memberi penekanan untuk mengukuhkan UNRWA ini sebagai lifeline ataupun bantuan hidup kepada lebih sekarang ini 1.7 juta rakyat Gaza yang memerlukan bantuan sumbangan daripada luar sebelum mereka sama ada kebuluran ataupun ketika mana mereka menghadapi musim dingin ataupun musim sejuk yang sangat parah di seluruh bandar di Gaza, di utara, di tengah dan di selatan. Jadi jelas pihak Perikatan Nasional bersetuju untuk Malaysia meletakkan suara yang lebih tegas bahawa tidak ada kompromi untuk Israel dan yang dalam masa yang sama bantuan kemanusiaan perlu segera sampai di kawasan Gaza itu. Okay. Terima kasih. Okey, tak ada soalan lah. Clear. Sabang BlackRock dengan syarikat swasta yang juga datang oleh BlackRock di merata tempat di negara ini. Jadi macam mana nak respon tentang itu? Dia begini, saya jawab. Dia ada satu pepatah Inggeris, dia kata, two wrong doesn't make one right. Kalau dua pihak bersalah, yang satu tu tak semestinya betul. Two wrong doesn't make one right. Jadi kalau ada tempat-tempat lain, kita kira tak boleh lah. Tak kira di mana-mana pun. Tapi yang jelasnya, ini MAHB ni kepunyaan kerajaan, GLC, yang mempunyai 100% saham sebelum daripada ni, dijual 30%. Dan baru-baru ini kita bangkit dalam Parlimen, Menteri Keuangan kedua mengatakan bahawa BlackRock ni walaupun dia ada 30% saham saja dia beli, yang bernilai lebih kurang 4 bilion, dia nak inject further investment 10 billion. Bila dia masuk 10 billion, dia dilute, dia mencairkan 70% daripada saham yang dipegang oleh Khazanah dan EPF ni. Jadi itu isu pada kita. Yang lain tu, yang kecil-kecil tu, kita boleh selesaikan dengan cara yang senang. Ini BlackRock ni kepunyaan kerajaan, aset strategik kerajaan, iaitu lapangan terbang yang ada di Malaysia ni. Itu isu bezanya BlackRock dalam MHB dengan BlackRock mungkin dalam syarikat-syarikat lain yang kecil-kecil. Jangan cuba kelirukan perkara ini. Kita fokus MAHB. Ya. No? Kita tambahkan sikit tadi, saya sebut dalam perbahasan tadi ialah supaya kerajaan Malaysia tidak lagi menyebut soal two-state solution. Sudah tidak relevan, ya. Di seluruh pentas, termasuk di United Nations. Dan ini perlu penegasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan ini sudah pastilah ada ruang baru yang kita sebut perlu kita lontarkan pembebasan mutlak Palestin. Itu yang perlu diangkat oleh Malaysia dan bukan lagi two-state solution. Okey, clear. Okey, terima kasih.